Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahak. Ini agenda Awani Asia. Melihat apa yang kita dapat pelajari dari pandemik COVID-19 yang berlaku melanda dunia pada 2-3 tahun lalu dan bergerak ke hadapan dari pelbagai aspek, sama ada dari aspek kesihatan awam, menjaga maslahat kesihatan awam semua populasi manusia, begitu juga kesiapsiagaan untuk berhadapan dengan apa juga pandemik baru ataupun penyakit-penyakit boleh berjangkit di masa-masa akan datang. Adakah vaksinasi yang ada ketika ini mencukupi sesuai dengan apa juga pandemik dan juga penyakit-penyakit boleh berjangkit yang akan ada potensinya melanda umat manusia. Bagaimana juga negara-negara maju dan juga negara-negara membangun bekerjasama, kerana tidak semua teknologi berkaitan dengan pembuatan vaksin, kajian berkaitan penyakit-penyakit baru ini diperolehi ataupun ada dalam kajian negara-negara tertentu seperti Malaysia ini. Pastinya kita memerlukan kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara yang advance ataupun termaju seperti dalam bidang kesihatan awam, seperti negara Eropah, Amerika Syarikat dan termasuk negara di Asia seperti China dan juga Jepun. Jadi itu yang akan kita bincangkan, pengalaman China berhadapan dengan COVID-19 dan juga untuk bersiap siaga dengan segala kemungkinan pandemik yang akan datang dan juga bagaimana merencanakan masyarakat yang lebih sihat sebelum tibanya penyakit yang lain dan sebagainya. Jadi Malaysia juga perlu ada pengalaman itu, pengalaman yang mengajar kita yang lebih baik dan juga perlu melaburkan sebahagian daripada KDNK kita dalam bersiap siaga dalam hal ini. Jadi dua orang tamu sudah pun bersedia seperti biasa, saudara saya Zhang Hong, saudara Satria, wartawan kumpulan media Cina CMG sudah pun bersedia melalui Skype di Beijing sekarang. Apa khabar Zhang Hong? Baik, terima kasih. Umat Islam di Malaysia sudah pun bermula berpuasa sebulan Ramadan pada hari ini. Bagaimana rakan-rakan Islam kita di seluruh negara China? Ya, memang kalau di China pun begitu. Saya pun dengan peluang ini mengucapkan selamat Ramadan kepada semua kawan-kawan di Malaysia. Ya, terima kasih Zhang Hong. Semoga dengan menghadapi bulan puasa dan Ramadan ini kita dapat menginsafi situasi di mana mereka-mereka yang tidak berkemampuan untuk memiliki makanan yang disediakan di atas meja dan seumpamanya. Dan seorang lagi rakan kita yang tidak asing juga bersama kami di Esrawani yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid, pakar kesihatan awam ataupun pakar perubatan kesihatan awam dari International Medical University di Kuala Lumpur. Apa khabar Prof? Khabar baik, ini tahun pertama selepas 3 tahun saya dapat mulakan Ramadan di Malaysia, di tanah air. Ya, okey. Kita nak terus kepada topik kita pada malam ini dalam agenda Awani Asia, Prof, dan juga Zhang Hong. Mungkin saya nak mulakan dengan Prof. Mengapa isu berkaitan dengan membina ekosistem, membina kapasiti perubatan dan kesihatan awam, termasuk juga membangunkan vaksin-vaksin termaju dalam menghadapi semua potensi penyakit-penyakit baru ataupun pandemik yang akan datang, perlu digerakkan bermula dari sekarang, pengalaman kita berhadapan dengan COVID-19, Prof? Kalau kita lihat tahun 2019 apabila COVID-19 dikenal pasti dan seluruh negara di dunia menghadapi impak daripada COVID-19 ini, kita dapat tahu bahawa salah satu perkara yang paling perlu kita berikan perhatian adalah untuk menangani masalah-masalah penyakit baru ini adalah pencegahan. Jadi kesihatan preventif harus diberikan keutamaan, kerana kalau kita mengharapkan kepada rawatan apabila berlaku COVID-19 ataupun apa-apa wabak pada masa hadapan, impaknya adalah limited dan juga kos yang terlibat adalah terlalu besar. Jadi kita dapati bahawa banyak negara menghadapi berbagai masalah dan dianya melimpah kepada sektor-sektor lain, bukan di sektor kesihatan. Kita lihat kesan yang besar dihadapi kepada sektor ekonomi kita yang lain, terutama sekali sektor pelancongan, kemudian sektor pertanian misalnya, sektor industri di mana pekerja-pekerja kita mendapat kesan yang begitu besar. Jadi hampir sistem negara kita, sistem kesihatan negara kita kolaps disebabkan oleh masalah COVID-19 ini. Ini baru satu penyakit.
yang kita lihat malah melanda pada tahun 2019 mulanya, sehingga hari ini kita masih lagi merasakan bahangnya daripada keadaan tersebut. Jadi apa yang kita harapkan adalah kerajaan harus memberikan perhatian supaya kita melabur dalam memberikan lebih banyak peruntukan untuk kesihatan preventif dan bersiap siaga untuk menghadapi mungkin kita akan menghadapi berbagai lagi penyakit-penyakit baru pada masa hadapan. Menarik, itu sebagai permulaan perbincangan kita. Bagi Zhang Hong sendiri, dari pengalaman COVID-19 dan impak kepada perubahan sistem kesihatan awam di negara China, apa yang kita boleh kutip ataupun pengalaman dari episod yang amat mendukacitakan ini yang menyebabkan puluhan ribu terkorban, mereka yang hilang pendapatan, ahli keluarga yang hilang anak mereka ataupun ibu bapa mereka dan sebagainya. Pastinya ini menjadi agenda utama pihak berkuasa negara China. Ya, memang begitu. Kalau bagi China kali ini memang kita sudah menyadari kalau penyelidikan asas terhadap berbagai macam virus ini menjadi sangat penting. Karena kita tahu kalau ini menjadi pengeluaran vaksin atau kena pasti virus. Kalau kita permulaannya itu tercetus COVID-19 kali ini, China memang boleh dikatakan cukup cepat untuk menyediakan itu data genetik COVID-19 itu kepada dunia, dan ini menjadi asas berbagai syarikat farmasi biologi seperti Pfizer di Amerika Syarikat. Mereka mengeluarkan vaksin dengan begitu cepat, dan seterusnya kita pun perlu lihat meskipun kita sudah ada penyelidikan, tapi syarikat-syarikat China tidak mampu mengeluarkan vaksin. Pertama, mengapa? Kerana ini ada kalau macam berbagai syarikat-syarikat di Jerman, di Amerika Syarikat, mereka memang ada asasnya cukup kukuh dan teknologinya cukup canggih. Mereka mampu mengeluarkan vaksin yang lebih boleh dikatakan lebih awal daripada China yang paling awal menyediakan itu data genetik. Dan kalau kita ketinggalan dalam bidang ini, apa yang berlaku? Kali ini kita pun sudah menyaksikan kalau syarikat-syarikat yang besar-besar di dunia ini mereka mampu memecahkan perjanjian yang sudah diterai dengan berbagai negara lain dengan sewenang-wenang dan tidak menyedari vaksin terjaring dengan berbagai negara-negara lain. Bahkan dia mampu simpan banyak vaksin untuk negara sendiri, tapi tidak sedia kepada Afrika atau berbagai negara yang ketinggalan sedikit. Oleh itu, saya rasa kita semuanya, China dan Malaysia, meskipun China sudah ada kira macam ini, kita masih melihat kita ada kelemahan. Dan kalau Malaysia, kita pun tahu sekarang Malaysia sudah ada satu sasaran yaitu mempunyai kemampuan mengeluarkan vaksin untuk manusia menjelang tahun 2013. Jadi dalam bidang ini kita sudah lihat ada kerjasama kedua pihak, yaitu CanSino, syarikat dari China sudah bekerjasama dengan pihak Malaysia untuk menjayakan sasaran tersebut. Kaedah yang paling bersesuaian dengan keadaan negara diri untuk menangani itu wabak yang atau nanti akan melanda lagi. Kita tahu kalau melihat kepada seluruh dunia sebenarnya ada banyak kaedah yang berbeza. Macam kalau di Australia dia memang kawasannya luas tapi penduduknya tak begitu ramai, dia sebenarnya impak tak begitu besar. Dan kalau di China ada begitu banyak populasi, mestinya tidak mungkin melaksanakan kaedah yang sama dengan berbagai negara-negara lain. Jadi setiap negara berdasarkan keadaan sendiri memilih itu jalan atau kaedah untuk menangani wabak. Ini tak boleh dipolitikkan. Ini saya rasa yang mempolitikkan wabak ini merupakan saya rasa pengalaman yang paling perlu kita menimba pengalaman dalam bencana atau impak kali ini. Justru saya rasa ini mungkin yang bahagian yang paling susah sedikit lah bagi dunia ini untuk belajar dari wabak kali ini. Ya, bagi pandangan Prof, pengalaman COVID-19 dan pengalaman negara China antara populasi terbesar dunia, dan ini menjadi agenda utama negara mereka selepas mereka ingin kembali kepada era sebelum pandemik. Mereka bertekad untuk membelanjakan sejumlah peruntukan yang besar dalam
pengeluaran vaksin dan juga perubatan kesihatan awam. Bagi negara kita, kita sudah pun ada kenyataan daripada pentadbiran yang lalu ketika kita berada dalam era transisi endemik. Perdana Menteri yang lalu iaitu Perdana Menteri ke-9 ada membuat kenyataan bahawa kita akan menjadi sebuah negara pengeluar vaksin menjelang 2030. Di mana kekuatan Malaysia yang perlu kita serlahkan dan di mana kehendak politik ataupun political will perlu jelmakan dalam pentadbiran kali ini? Ya, kalau kita lihat announcement ataupun pengumuman yang dibuat oleh kerajaan pada masa tersebut mengatakan bahawa kita akan mengeluarkan vaksin sendiri menjelang tempoh tertentu dan kalau dikatakan 2030. Jadi apa yang harus kita lihat adalah apakah kita berupaya untuk mengeluarkan vaksin bersamaan dengan target yang kita tetapkan itu. Kita tahu bahawa pengeluaran vaksin memerlukan investment yang begitu tinggi, terutama sekali dari segi menyediakan tenaga kerja yang pakar dalam bidang pengeluaran vaksin ini, menghasilkan vaksin. Dan pada masa yang kedua, peralatan khusus harus dilakukan. Dan yang penting perkara yang ketiga adalah koordinasi di antara beberapa sektor, beberapa organisasi yang terlibat melakukan penyelidikan masing-masing. Sehingga boleh kita garapkan semua usaha-usaha ini untuk menuju kepada suatu gerak kerja yang menghasilkan vaksin yang berkesan. Saya rasa ini yang perlu kita lakukan. Dari segi investment dalam penyelidikan, negara kita jauh ketinggalan daripada negara-negara lain, terutama sekali daripada jiran kita Singapura dan juga negara seperti Amerika. Kalau kita lihat satu lagi perkara yang berlaku adalah banyak daripada pakar-pakar yang terlibat dalam menghasilkan vaksin dan juga produk kesihatan di luar negara ni, ramai juga daripada mereka terdiri pada rakyat Malaysia sendiri yang mana berhijrah dan bekerja di sana disebabkan oleh mungkin persekatan kerja yang lebih memuaskan dan pada masa yang sama mereka mempunyai pasukan yang begitu supportif serta peruntukan kewangan yang baik, mereka tinggal di sana. Jadi saya rasa kalau kita dapat menyediakan prasarana untuk menjalankan penyelidikan yang baik, maka mungkin kita dapat menarik kembali rakyat kita yang bekerja di luar negara itu kembali untuk bekerja dan seterusnya menghasilkan produk yang berkesan. Harus diingatkan bahawa menghasilkan vaksin ini bukan satu perkara yang mudah. Ada sekurang-kurangnya 3 fasa. Fasa pertama, kedua dan ketiga, dan setiap fasa itu sekurang-kurangnya di antara 3 ke 4 tahun. Dan untuk mencapai fasa kedua kepada fasa ketiga di mana kita memerlukan trial dijalankan di kalangan masyarakat, ahli masyarakat kita dalam bilangan yang besar untuk melihat apakah vaksin yang dihasilkan itu merupakan vaksin yang berkesan, apakah vaksin tersebut merupakan vaksin yang selamat untuk kita gunakan, dan yang ketiga adalah apakah faktor-faktor yang boleh menentukan bahawa vaksin ini menghasilkan atau digunakan dalam dos yang tepat untuk menghasilkan impact yang positif. Semua ini memerlukan kos yang tinggi dan juga masa. Jadi sekurang-kurangnya 10-15 tahun kita perlukan menjalankan penyelidikan yang intensif sebelum kita dapat mengeluarkan vaksin yang berkesan. Ini adalah di antara challenge ataupun tantangan yang harus kita, cabaran yang harus kita hadapi, dan saya rasa kita untuk menuju ke arah itu masih lagi memerlukan banyak perubahan-perubahan dari segi cara kerja dan juga cara kita memberikan dana dan juga melakukan investment dalam sistem ini. Ya, mungkin tambahan sedikit Prof. Kalau di negara selatan kita, Singapura, mereka bergerak lebih proaktif. Selain daripada membangunkan sendiri pengeluaran vaksin tempatan mereka, dan perkara ini memang sedang berlangsung sebelum pandemik COVID-19 lagi. Tetapi sekarang apabila mereka belajar daripada apa yang berlaku ketika melandanya COVID-19, mereka membina satu sistem kesihatan awam yang dipanggil Healthier SG ataupun Healthier SG and Population Health, iaitu satu langkah kesihatan preventif untuk membina masyarakat Singapura ataupun masyarakat komuniti mereka lebih sihat dengan menyediakan dana yang begitu besar dan juga di kalangan generasi muda supaya mereka hidup dengan cara yang lebih sihat
sampai menunggu bilakah penyakit akan sampai ataupun mendapat rawatan dan sebagainya. Begitu juga kalau ada wabak baru ataupun pandemik baru, mereka sudah pun bersedia dari kapasiti kesihatan awam. Jadi adakah ini model-model yang perlu dilihat oleh Malaysia termasuk juga negara China? Mungkin ada ruang-ruang yang boleh kita pelajari dari pengalaman COVID-19 dan kita bergerak ke hadapan, Prof. Ya, kalau kita lihat negara Singapura, jiran kita, pertama sekali apa yang kita dapat lihat adalah ada beberapa perbezaan yang jelas. Pertama sekali, kekuatan ekonomi mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah populasinya agak kecil dibandingkan dengan Malaysia dan juga dengan China, of course, dengan penduduk sekitar 4-5 juta orang, maka lebih mudah untuk menguruskan. Tetapi apa yang saya ingin lihat di sini yang boleh kita pelajari adalah Singapura mempunyai political will yang begitu kuat, yang memberikan sokongan kepada apa-apa inisiatif untuk memperbaiki perkhidmatan kesihatan dan juga menyediakan pelaburan yang berkesan untuk memperbaiki dan menyediakan dana serta dapat menarik tenaga-tenaga kerja luar untuk datang bekerja di sana dengan menyediakan prasarana yang baik, termasuklah juga upah yang baik dan sebagainya. Ini harus kita pelajari supaya kita dapat sama-sama berusaha ke arah itu dan mengambil contoh ini sebagai satu perkara yang boleh kita teladani bagi menguatkan keupayaan kita. Kita masih lagi jauh ke belakang kalau kita lihat apa yang berlaku di negara jiran kita dan juga negara-negara maju yang lain dari segi perkembangan dalam sistem kesihatan yang ada di negara kita. Okey, Zhang Hong, selepas komitmen pentadbiran tertinggi China untuk membuat pelaburan besar, membangunkan vaksin yang lebih moden, lebih selamat, lebih efisien, lebih berkesan dan lebih berdaya tahan. Jadi, apakah bidang-bidang industri dan juga cara ini akan membina satu kapasiti baru, cara kehidupan yang baru kepada populasi di negara China? Adakah ia akan memberi impak? Ya, sebenarnya kalau COVID-19 memang sudah banyak mengubah macam kehidupan setiap orang, bukan hanya di China tapi di seluruh dunia. Saya tak tahu kalau sekarang kawan-kawan di Malaysia sama ada masih memakai topeng, tapi kalau melihat dari Facebook, masih ada kawan di Malaysia kelihatan masih memakai topeng. Bagi saya juga begitu, kerana sebenarnya ini sudah memang sekarang kalau ancaman dari COVID-19 sudah menurun, tapi kita sudah biasa, kerana kalau pada musim sejuk dia boleh tahan sejuk, tapi kalau pada musim bunga ini dia pun membantu kita tahan dari flu. Kalau bagi isteri saya, dia pun lebih senang kerana kalau turun tak perlu memekan lagi. Jadi saya rasa ini semuanya sudah merupakan satu perubahan yang dibawa oleh COVID-19 kepada kami, termasuk kita sekarang duduk dengan begitu jauh tapi membuat satu program melalui secara dalam talian, ya. Sekarang meskipun sudah tak ada wabak di Malaysia lagi, kita terus menggunakan cara ini kerana kita tengok ini memang lebih berefisien dan juga menjemat waktu dan kos. Dan berbagai syarikat yang lain, dulu khususnya teknologi yang tinggi, dulu mereka juga pernah izin staf yang bekerja di rumah saja, tapi sekarang sudah pulih. Tapi mereka membincangkan sama ada ini merupakan satu cara yang lebih berkesan, lebih berefisien, iaitu tak perlu datang ke pejabat. Semua staf duduk di rumah, mungkin seminggu, 2-3 hari pergi ke pejabat sudah cukup. Saya rasa ini semuanya impak yang cukup menarik, ya, bagi kami yang selepas COVID-19. Yang satu lagi saya rasa selepas COVID-19 kita lihat kalau masyarakat di China memang lebih mementingkan itu kesihatan, khususnya untuk menjaga golongan warga emas. Misalnya Satria sendiri, kalau dulu kita tahu kalau dalam wabak sedang melanda ke dunia, kita berbagai fasiliti perubatan yang boleh digunakan dalam rumah, seperti mesin yang kecil untuk mengeluarkan oksigen. Ini susah sangat dibeli, dan selepas itu, selepas wabak sudah lewat dan pengeluaran sudah dipulihkan, Satria langsung sudah menambah satu
mesin mengeluarkan oksigen dan sediakan kepada ibu bapa di kampung dan supaya nanti ada apa berlaku. Bukan hanya mungkin COVID-19 atau impak yang lain. Bagi warga emas, mereka mungkin ada keperluan dalam bidang yang lain. Kalau ada sakit yang lain, mereka perlu ada fasiliti macam ini. Dan saya rasa inilah juga ada satu perubahan, iaitu kalau penduduk pun semakin mementingkan kesihatan khususnya bagi golongan warga emas. Prof, kenyataan Perdana Menteri dalam pembentangan bajet 2023 memberikan satu isyarat yang jelas bahawa tumpuan bajet 2023 adalah lebih kepada peruntukan kepada sektor kesihatan yang pertama dan juga sektor pendidikan, kerana dua sektor ini terkesan teruk akibat pandemik COVID-19 dan kita belajar ada kelompongan, ada kekurangan dan juga tidak ada kekuatan kapasiti yang betul-betul dapat menanggung wabak yang melanda negara pada ketika itu. Jadi adakah ini satu ruang political will yang perlu diambil peluang oleh semua pihak, semua pemegang taruh, sama ada para akademia, media dan juga orang awam, termasuk juga pembuat polisi, termasuk ahli politik. Jika peringkat tertinggi kerajaan sudah pun memberi penekanan bahawa bajet perlu diberikan setinggi mungkin mengikut kemampuan kewangan negara kepada sektor kesihatan, mengapa ini perlu diberikan perhatian terus untuk tahun-tahun seterusnya? Kerana kita tahu ada kekurangan apabila COVID-19 melanda dengan hampir runtuh sistem kesihatan awam kita. Ya, sebenarnya pengumuman oleh kerajaan dan juga langkah yang diambil untuk menyediakan dana yang begitu tinggi yang kita lihat sekarang ini adalah merupakan satu perkara yang amat-amat kita harapkan, kerana dalam beberapa isu yang kita hadapi semasa COVID dan juga selepas daripada COVID ini, salah satu daripada kekurangan besar adalah dari segi dana. Dan kalau kita lihat dari segi amount dana yang masuk dalam sistem kesihatan, masih lagi di bawah 5% daripada KDNK. 5% ini adalah merupakan satu daripada tahap yang kita anggap pada satu masa dulu merupakan satu nilai yang boleh menyediakan dana yang mencukupi. Tetapi kita harus ingat bahawa ini target ini ditetapkan sebelum daripada COVID-19 dan juga selepas daripada sebelum daripada berlakunya kebanyakan daripada peningkatan dalam penyakit-penyakit non-communicable disease atau penyakit-penyakit seperti kanser dan sebagainya. Jadi masih lagi kalau kita menggunakan tahap 5% daripada KDNK masih tidak mencukupi, kerana rata-rata kalau kita lihat average in seluruh dunia daripada 195 negara ini ada sekitar 8 ke 9% daripada KDNK. Jadi apa yang kita sediakan dana yang ada sekarang ini masih lagi tidak mencukupi untuk memperbaiki dan memperkukuhkan sistem kesihatan yang ada. Ini adalah kerana pertama, ini amount yang boleh kita bangunkan dengan menggunakan sistem pencukaian yang kita ada sekarang ini adalah amat limited sekali. Jadi kalau kita lihat negara kita seperti negara jiran Thailand, Indonesia dan juga Vietnam, mereka membangunkan sistem insuran kesihatan yang berdasarkan kepada insuran kesihatan sosial, di mana dana daripada berbagai sumber selain daripada pencukaian, tetapi dana yang diperuntukkan untuk sektor-sektor untuk pekerja-pekerja dan sebagainya yang termasuk di dalam dana-dana yang lain disatukan, dan ini membolehkan kita mempunyai dana yang lebih besar. Malaysia memerlukan double ataupun 2 kali lipat daripada apa yang kita ada hari ini kalau kita nak menyediakan satu sistem kesihatan di mana setiap ahli masyarakat boleh mengakses perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan dan juga oleh swasta. Ini yang berlaku di kalangan di negara jiran seperti Indonesia yang melancarkan jaminan kesihatan nasional pada tahun 2014 yang mengcover ke semua penduduk 270 juta penduduk Indonesia. Begitu juga dengan Thailand dan juga dengan Vietnam. Jadi kalau kita mengharapkan dana dari pencukaian, kita akan jauh ketinggalan daripada ke belakang lagi kerana ini tidak akan mencukupi. Ini mungkin one off yang dapat kita selesaikan. Tapi kita perlukan dana yang sesuai, yang lebih besar, yang mengkoordinasikan. Satu lagi perkara penting adalah apabila kita punya satu dana yang dikoordinasikan dengan sumber-sumber yang lain, lebih mudah kita menyediakan sistem kesihatan yang disatukan melalui sistem keuangan yang dicantumkan. Lebih mudah untuk kita
memberikan insentif kepada sektor swasta, hospital swasta untuk menyediakan perkhidmatan kerana ada sistem pembayaran yang akan mereka dapat gunakan dan dapat dibiayai. Kalau tidak sekarang ni, kalau kita minta penduduk kita pergi mendapatkan perkhidmatan kesihatan di hospital atau klinik swasta, siapa yang akan membayar? Tidak ada sistem yang mencantumkan aktiviti-aktiviti ini, dan the unification daripada sistem ini boleh dijalankan melalui sistem keuangan yang dicantumkan. Okey, akhir sekali Zhang Hong, Satria, komitmen Kementerian Sains dan juga teknologi China misalnya untuk membawa sekali Malaysia dan juga beberapa lagi buah negara dalam menyertai program kesihatan awam, penyelidikan berkaitan dengan vaksin, kecerdasan buatan, teknologi maklumat dan perkara-perkara yang berkaitan seperti data raya dan sebagainya. Jadi adakah ini satu peluang sebenarnya untuk komitmen dalam memperbaiki kapasiti kesihatan merentasi sempadan? Ya, memanglah kita satu yang kita sudah belajar dari wabak kali ini iaitu virus ini tak ada sempadan. Ketika satu negara dia tertutup, mudah sekali sudah menular ke berbagai negara, khususnya negara jiran. Kita tahu kalau di Asia Timur ini kita semuanya jiran yang ada hubungan yang begitu rapat. Setiap hari kita ada begitu ramai orang pergi balik antara berbagai negara, termasuk China dan Malaysia. Jadi ini sebenarnya juga kalau nanti ada wabak berlaku lagi, mesti akan membawa impak bukan hanya kepada satu negara saja, tapi kepada semua kita. Jadi apa yang diperlukan justru adalah perpaduan dan saling menyokong bekerjasama, dan ini semuanya kita sedang berlaku. Bukan hanya selepas COVID-19, sebenarnya sebelum itu kita sudah ada. Cuma selepas itu kita lebih mementingkan dalam bidang tersebut. Saya rasa ini amat bagus dan kita boleh mengelakkan banyak risiko nanti mungkin akan berlaku. Khususnya di berbagai negara-negara di Asia Tenggara, kalau sekarang mereka pun turut mengejar atau mencari peluang untuk meningkatkan taraf sendiri, bukan hanya dalam macam syarikat farmasi, juga dalam kesihatan awam dari pembangunan mekanisme untuk kesihatan awam. Saya rasa ini semuanya merupakan satu trend yang amat bagus. Kalau kita boleh bersama-sama menyasarkan sasaran ini, menjadikan satu rantau ini berkongsi nasib juga dalam bidang kesihatan awam. Saya rasa pada masa depan mesti akan ada lagi impak dari wabak yang cukup meluas ke luas, tapi kita akan ada lebih banyak kaedah atau cara yang lebih berkesan untuk menghadapinya. Okey. Itu perbincangan kami pada malam ini. Terima kasih Satria, Zhang Hong, wartawan Kumpulan Media Cina CMJ. Terima kasih Prof. Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar perubatan kesihatan awam dari IMU Kuala Lumpur. Itu saja dalam agenda Awani Asia malam ini bersama saya Nazri Kaha. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.